wabarakatuh. Kami dari Bulan 7 pada kali ini akan membentangkan topik yang bertajuk Pentaksiran Bilik Darjah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang anggota, iaitu diri saya sendiri, iaitu Nurul Aini binti Mak Siti. Yang kedua ialah Nur Syafiqah Anis binti Zainal Abidin. Yang ketiga Nur Hafizah binti Yaakob. Yang keempat Wan Nur Rusna binti Nur Hussein. Yang kelima Wan Rawaidah Nadia binti Wan Muhammad Nazri. Dan yang keenam Wan Siti Qubaidah binti Wan Ahmad Razi. Okey, yang pertama sekali, apa itu PBD? PBD adalah satu proses yang berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran, yang mana PBD itu sendiri guru boleh mendapatkan maklumat murid untuk mengetahui sama ada perkembangan, kemajuan, kebolehan atau penguasaan murid. Mengapa pentaksiran bilik darjah dipilih adalah kerana bagi guru itu sendiri dapat mengesan pengetahuan sedia ada dan perkembangan murid. Selain itu, guru dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran dan mengetahui keberkesanan proses pembelajaran dan pembelajaran itu sendiri. Kemudian, guru juga boleh merancang, mengubah suai dan menambah baik PDP serta menjalankan tindakan susulan serta merta. Selain itu, bagi murid pula, mengapa kita memilih PBD adalah kerana ia dapat mengesan perkembangan diri murid sendiri. Yang kedua adalah kita dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, murid sendiri boleh meningkatkan pencapaian pembelajaran berdasarkan pentaksiran bilik darjah. Okey, sekarang kita akan melihat bagaimana pentaksiran bilik darjah ini boleh dilaksanakan. So, terdapat dua kaedah PBD ini boleh dilaksanakan, sama ada melalui kaedah formatif atau sumatif, yang mana formatif terbahagi kepada dua bahagian, iaitu pentaksiran untuk pembelajaran dan pentaksiran sebagai pembelajaran. Manakala kaedah sumatif pula boleh dibagi kepada pentaksiran tentang pembelajaran. Okey, pentaksiran untuk pembelajaran ini guru boleh melaksanakan PBD secara tunggasan mingguan, soal jawab semasa PDP ataupun latihan harian. Manakala pentaksiran sebagai pembelajaran pula guru boleh melaksanakan dengan diary mingguan murid ataupun portfolio. Manakala yang terakhir sekali, pentaksiran tentang pembelajaran pula guru boleh mengadakan atau melaksanakan ujian atau kuis untuk pelajar. Ciri utama pentaksiran bilik darjah yang pertama adalah dirancang oleh guru, yang mana guru boleh menilai murid itu sendiri. Yang kedua adalah bersistem. Guru boleh merancang PDP, menentukan instrumen, melaksanakan PDP dan pentaksiran, merekod, menganalisis, mengambil tindakan susulan serta melapor. Yang ketiga adalah PBD ini boleh dilaksanakan secara formatif dan sumatif, yang mana guru boleh menjalankan secara berterusan dan mengesan perkembangan serta kemajuan dan penguasaan murid. Dan yang terakhir sekali, PBD boleh dijalankan melalui pelbagai kaedah, melalui pemerhatian, lisan dan penulisan. Selain itu, ciri lain PBD adalah berasaskan kriteria, yang mana guru boleh menilai penguasaan berdasarkan standard kandungan, standard pembelajaran, standard prestasi dan tahap penguasaan yang ditetapkan. Yang keenam, guru boleh menekankan perkembangan individu berdasarkan kemampuan individu itu sendiri. Yang ketujuh, guru boleh mengasah perkembangan secara menyeluruh, yang mana melalui jasmani, rohani, emosi dan intelek, kognitif, psikomotor dan afektif. Yang ke-8, dengan PBD guru boleh mengambil tindakan susulan, yang mana boleh mengatasi kelemahan pembelajaran dan mempertingkatkan kekuatan pembelajaran itu sendiri. Dan terakhir sekali, melalui PBD boleh menggalakkan pentaksiran kendiri dan pentaksiran rakan sebaik, yang mana boleh melatih murid mentaksir kemajuan secara berterusan, serta guru mendapat maklumat tambahan melalui pentaksiran bilik darjah. Okey, seterusnya berkaitan dengan perbandingan pembelajaran sumatif dan formatif. Pentaksiran sekolah telah dikenali sebagai pentaksiran bilik darjah, iaitu PBD, mulai penghujung tahun 2016. PBD mengekalkan semua konsep pentaksiran sekolah dan melibatkan penentuan penguasaan murid dalam setiap mata pelajaran. Seterusnya, pentaksiran berasas sekolah, iaitu PBS, merupakan pentaksiran holistik yang terdiri daripada dua kategori, iaitu akademik dan bukan akademik. Kategori akademik terdiri daripada dua komponen, iaitu pentaksiran pusat dan pentaksiran sekolah. Manakala kategori bukan akademik pula terdiri daripada dua komponen, iaitu pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum, dan pentaksiran psikometrik.
Seterusnya, tahap penguasaan ini dinyatakan dalam standard prestasi seperti terdapat dalam dokumen standard kurikulum dan taksiran iaitu SKP. Semua mata pelajaran di bawah kurikulum standard prasekolah kebangsaan iaitu KSPK, kurikulum standard sekolah rendah KSSR, kurikulum standard kelas peralihan KSPK dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Selain daripada standard prestasi, standard kandungan dan standard pembelajaran juga dirujuk dalam pelaksanaan PBD. Seterusnya berkaitan dengan pembelajaran formatif dan pembelajaran sumatif. Pentaksiran untuk pembelajaran juga dirujuk sebagai pentaksiran formatif. Pentaksiran untuk pembelajaran merupakan sebahagian daripada proses PDP. Maklumat yang diperoleh daripada pentaksiran ini boleh digunakan untuk merancang strategi atau langkah seterusnya dalam pengajaran ke arah untuk meningkatkan pembelajaran murid dan tahap penguasaan mereka. Berdasarkan tujuan ini, pentaksiran ini juga dikenali sebagai pentaksiran diagnostik. Dan pembelajaran formatif ini pula berkaitan dengan pentaksiran tentang pembelajaran berlaku pada akhir sesuatu tempoh, tajuk atau bidang pembelajaran. Lazimnya, pentaksiran tersebut berlaku dalam bentuk ujian sumatif. Pentaksiran tentang pelajaran juga boleh berlaku dalam bentuk pembentangan hasil projek dan maklumat atau data yang diperoleh dari ujian sumatif atau pentaksiran tentang pembelajaran ini seharusnya ditangani secara positif dalam proses pembelajaran murid. Antara bentuk-bentuk pentaksiran kendiri adalah rancangan iaitu diari mingguan murid, soal selidik, portfolio, pemakahan kerja sendiri, helaian pentaksiran kendiri, maklum balas secara lisan di dalam kelas, pembincangan secara berkumpulan, kenyataan peribadi untuk kad laporan, persediaan perancangan ke arah hasil kerja yang muktamad. Dan akhir sekali, analisis kriteria dan keupayaan pentaksiran murid untuk seterusnya contoh pentaksiran formatif iaitu terbahagi kepada dua. Pentaksiran untuk pembelajaran dan pentaksiran sebagai pembelajaran. Pentaksiran ini juga dikenali sebagai pentaksiran diagnostik. Satu contoh pentaksiran untuk pembelajaran ialah aktiviti soal jawab yang dijalankan oleh guru semasa sesuatu pengajaran dilakukan. Kemudiannya, guru boleh menyoal pelajar melalui kuis untuk mengukuhkan kefahaman murid berkaitan topik pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wan Siti Kubaidah binti Wan Ahmad Razi akan meneruskan perbentangan ini berkenaan dengan keberkesanan PBD. Baiklah, dapat lihat di sini menurut Dr. Poh et al. 2021 telah menyatakan berkesannya PBD ini kepada dunia pendidikan dapat dilihat melalui perkembangan murid diselia dan dididik dengan lebih berkesan. Ianya juga dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pentaksiran yang menyeluruh dari segi pemerhatian, penulisan dan juga lisan. Sebagai seorang guru juga dalam aspek PBD boleh diterapkan pelbagai aktiviti dan latihan yang boleh membantu perkembangan pelajar lah. Seperti sebagai contohnya kuis, pembentangan, projek yang boleh melibatkan semua pelajar dalam aktiviti tersebut. Daripada sini juga hasil daripada kerja mereka ini boleh dimuat naik ke laman sosial yang kian popular sekarang lah, yang seperti kita tahu TikTok, Facebook, Instagram dan lain-lain lah. Seterusnya pula dapat membantu guru menambah baik pengajaran mereka. Hal ini kerana apabila guru dapat mengetahui peningkatan pelajar mereka, antara kekuatan dan kelemahan pelajar mereka ini, daripada situ guru dapat mengenal pasti bagaimana gaya pengajaran mereka ini gaya pengajaran mereka yang disampaikan ini berkesan ataupun tidak. Jadi daripada situ guru dapat secara terus mengenal pasti cara gaya penyampaian mereka ini berkesan ataupun tidak. Jadi mereka boleh mengubah suai lah, boleh menambah baik lagi daripada guru boleh lihat daripada kekuatan dan kelemahan yang berlaku kepada
pelajar itu. Daripada situlah. Okey, seterusnya dapat membantu dalam lebih memahami sejauh mana pengetahuan murid, kefahaman murid serta membolehkan mereka ini menguasai apa yang dipelajari berdasarkan standard prestasi yang ada dalam DSKP lah. Okey, di sini ini saya jelaskanlah rakam yang kita harus fahami, yang PBD ini dia tidak bertujuan untuk membandingkan murid ini dengan murid ini, iaitu dari segi tahap penguasaan mereka lah. Tahap penguasaan murid ini. Kita tidak tidak mengambil faktor itu. Kita hanya mengambil faktor perkembangan kemajuan murid itu dalam pembelajaran yang dijalankan pada hari itu, dan melalui pentaksiran. Jadi kita boleh detect, boleh kesan dari awal tentang perkembangan kemajuan murid itulah, dan dari situ membolehkan guru ini serta-merta menukar ataupun mengubah suai cara penggayaan pengajaran mereka lah. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Saya Nur Hafizah binti Yaakob akan meneruskan pembentangan keberkesanan PBD. Okay, di sini saya menyenaraikan 3 keberkesanan PBD. Yang pertama yang boleh kita lihat ialah dapat mengesah perkembangan murid, di mana melibatkan kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran mereka. Okay, melalui PBD ini, secara tidak langsung guru dapat mengetahui tahap penguasaan murid tersebut dalam sesuatu mata pelajaran yang mereka pelajari. Okay, guru juga dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran mereka. Okay, oleh hal yang demikian, guru boleh membuat penambahbaikan pada rancangan pengajaran untuk masa yang akan datang bagi meningkatkan perkembangan murid tersebut. Okay, untuk poin yang kedua, dapat memberi pengiktirafan dan autonomi kepada guru untuk menentukan bentuk dan aras pentaksiran. Okay, hal ini kerana mereka lebih memahami murid mereka itu sendiri. Okay, hal ini juga dapat meningkatkan integriti dan kredibiliti profesi perguruan serta mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta demi meningkatkan prestasi murid itu sendiri. Okay, untuk poin yang terakhir ialah dapat meningkatkan keperluan perancangan yang rapi bagi memenuhi keperluan murid itu sendiri. Okay, melalui PBD ini, guru dapat menilai murid secara menyeluruh. Okay, menerusi kepelbagaian kaedah ini, kaedah yang dilaksanakan ini, ia membolehkan guru untuk menilai murid secara menyeluruh. Okay, proses penterusan ini membolehkan guru lebih memahami keperluan pembelajaran murid mereka itu sendiri. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, saya sambung dengan platform pelaksanaan PBD. Kami telah memilih pelaksanaan formatif iaitu dengan aktiviti soal jawab, yang mana sesi soal jawab ialah satu kaedah pentaksiran yang mudah dan cepat bagi mengesan perkembangan atau penguasaan murid, malah meningkatkan keseronokan antara murid. Jadi aspek yang ditaksir adalah pengetahuan dan kemahiran berfikir. Okey, untuk platform pelaksanaan yang kami telah gunakan ialah platform YouTube, yang mana YouTube merupakan sebuah laman web perkongsian video yang mempunyai fungsi untuk memuat turun, menonton dan berkongsi video di seluruh dunia untuk kegunaan pengunjung laman web tersebut. Video YouTube juga ialah sebagai pemangkin dan pemudah cara kepada guru dan murid untuk melakukan perbincangan dan analisis mengenai mata pelajaran yang diajar. Ini kerana ia dapat merangsang minat murid untuk belajar kerana terdapat video bergambar yang mampu membuat murid mengingat apa yang diajar dengan cepat dan berkesan. Jadi kaedah penggunaannya adalah sebagai kaedah tutorial, kaedah penerokaan, alat aplikasi pemudah berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Rosna binti Wan Hussein. Sebelum saya memulakan perbatangan saya, kawan saya telah menerangkan sedikit tentang penggunaan aplikasi YouTube yang akan digunakan dalam PDP ini. Kami memilih mata pelajaran pendidikan seni visual tingkatan 2
Topik yang dipilih adalah topik 5 reka bentuk landscape dalam bidang seni reka bentuk. Guru menayangkan video berdasarkan topik yang akan dipelajari oleh murid dengan menerusi LCD dengan menggunakan platform YouTube. Murid memerhati dan melihat video secara visual yang memaparkan contoh landscape yang terdapat di sesuatu tempat di Malaysia. Di sebelah kiri, terdapat gambaran daripada aplikasi YouTube iaitu Festival Floria di Raja Putrajaya 2022 yang berlangsung pada 29 Ogos hingga 4 September 2022. Guru menayang video ini kerana ia ada berkait rapat dengan topik yang murid pelajari pada hari tersebut. Di samping guru menayangkan video tersebut, guru menceritakan sedikit pengetahuan umum tentang tajuk reka bentuk landscape. Contohnya, sejarah perkembangan reka bentuk landscape, prinsip reka bentuk landscape, fungsi dan sebagainya yang berkait rapat dengan tajuk ini. Selepas murid memahami terhadap reka bentuk landscape dalam bidang seni reka bentuk yang diceritakan oleh guru dan daripada video tersebut, guru menyoal jawab murid tentang PDP yang dipelajari pada hari tersebut, iaitu topik reka bentuk landscape. Okey, soalan yang pertama adalah apakah video atau gambaran yang guru tunjukkan di hadapan murid? Soalan yang kedua, apakah benda atau tema yang terdapat pada video berkenaan? Yang ketiga, apakah prinsip reka bentuk landscape yang terdapat pada video berkenaan? Dan yang keempat, berikan contoh persamaan tempat berkenaan dengan tempat yang murid pernah melancong. Di sini menunjukkan beberapa gambaran yang ada pada video tersebut mengenai Festival Floria di Raja Putrajaya 2022. Terdapat beberapa jenis landscape yang ada pada video tersebut. Contohnya, yang pertama, landscape lembut atau semajadi, merujuk kepada elemen-elemen yang hidup termasuk bunga-bunga, tumbuh-tumbuhan dan pokok. Tujuan landscape ini adalah untuk menjadikan landscape kelihatan cantik, mewujudkan aura dan mencerminkan suasana ataupun perasaan pelancong semasa berada di festival tersebut. Yang kedua, landscape kejul, merujuk kepada elemen-elemen keras ataupun objek bukan hidup seperti kayu dan batu. Contoh landscape jenis ini ialah laluan pejalan kaki, arca, air terjun dan elemen fizikal lain. Landscape kejul yang terdapat pada festival ini adalah arca ataupun replika berbentuk kuda. Secara keseluruhan, bagi seorang guru, penggunaan YouTube amat sesuai dan berkesan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran murid di dalam bilik darjah. Dengan pengajaran penggunaan tayangan pendek ini ataupun menggunakan platform YouTube, ia membolehkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP di dalam bilik darjah yang mana murid berasa seronok dan faham semasa PDP berjalan dengan adanya hiburan tayangan video ini, dan ia juga membolehkan pelajar tidak berasa bosan. Selain itu, pentaksiran untuk pembelajaran melalui aktiviti soal jawab yang dijalankan oleh guru semasa PDP, ianya membolehkan guru mengenal pasti pengetahuan, kemahiran dan nilai murid. Dengan itu, maklumat yang diperolehi dari aktiviti soal jawab itu membantu guru meneruskan PDP dan merancang pelaksanaan PDP seterusnya. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.